Marah tu baca kuat sikit, terganggu saya. Tu mulalah ada soalan. Jadi telinga kita ya tuan-tuan suara tu janganlah sampai telinga 3 orang tepi. Kalau sebelah itu normal lah. Okey. Baik. Sunat membaca iftitah. Okey, ni hukum-hukumnya tuan-tuan Al-Fatihah ni, kalau tuan-tuan ada buku catatan, dia ada 2 pengawal sebelum, 2 pengawal selepas. Al-Fatihah ni, kalau ada catatan, catatlah sikit. Wah, dapat duit ni. Ini soalan. Awal-awal dapat duit lah. Ada soalan ni tuan, kita nilai Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maknanya jika di rumah kita ada membaca Al-Quran dan kita seminggu sekali belajar kelas agama, boleh tak kita tonton TV? Ini cerita lama 2 bulan lepas ni kan? Boleh tak tonton? Nonton TV ni tak berdosa tuan-tuan. Yang berdosanya nonton orang bercium dalam TV tu. Nonton Hindustan gelek punggung, gelek dada ni, itu yang berdosa. Nengok ya, tuan-tuan letak TV depan tu tengok je tuan, tak berdosa. Yang kita cerita itu benda lara, terutama yang haram. Lakon-lakon drama Melayu yang berlakon tu bagi lelaki lah, tak pakai tudung kan, itu kan dah haram. Perempuan tak apa, sebab itu perempuan kan. Korea kalau ditanya orang dapat tak pahala nonton ni, kalau jawapan ni tak dapat tu, walaupun dah baca Quran, walaupun dah apa tadi, tak boleh ke kan. National Geography cerita apa tuan-tuan? Cerita ikan cantik dalam laut kan, cerita padang pasir, cerita ular macam-macam jenis. Lepas kita dah baca Quran 1 hari 15 muka surat kan, hari tu 40 days kan, dia punya border khatam Quran tu kan. Fi kam yukhtamul Quran ya Rasulullah kan. Abdullah bin Amru bertanya, fi kam yukhtamul Quran ya Rasulullah, dalam tempoh berapa lama perlu dikhatamkan Quran wahai Rasulullah? Ditanya. Yang bertanya itu siapa? Abdullah bin Amru. Qala, baginda menjawab, fi arba'ina, dalam tempoh 40 hari. Thumma qala, kemudian bila ditanya lain kali pula berapa tempoh, Nabi kata apa? Fi syahrin, dalam tempoh sebulan, 30 hari. Maknanya siapa tak mampu nak khatam Quran 40 hari, kena khatamkan dalam tempoh 30 hari. Itu makna dia. Okey tuan-tuan. Yang kita ni terbeliak mata, tak mampu 40, 30 pula. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila diperintah je, dia tak sabar buat, dia bersungguh buat. Jadi bila Rasulullah SAW sebut 40, mereka buat 30 dah rasa salah dah. Sebab memang sahabat-sahabat dulu dia follow betul apa yang Rasulullah SAW sebut dan arah. Bila sebut 40, saya khatam 30 boleh tak wahai Rasulullah? Adakah saya mencanggahi perintahmu? Rasulullah kata tak apa, fi syahrin, sebulan boleh kan. Jadi siapa tak mampu sabar nak khatam Quran ni 30 hari, thumma qala, kemudian baginda sebut fi 20, boleh khatam dalam tempoh 20 hari. Dia makin mengecut kan. Thumma qala fi 15, siapa tak mampu tunggu, tak sabar nak khatam Quran 20 hari, maka khatamlah dalam tempoh 15 hari. Ini cerita baca Quran ni. Thumma qala fi 10, siapa yang tak mampu sabar nak cepat khatam 15 hari ini, tak sabar, 10 hari boleh. Thumma qala, kemudian baginda berkata lagi, fi 7, dalam tempoh 7 hari. Walam yanzil, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan walam yanzil min 7, Nabi tak sebut kurang tempoh daripada 7 hari.
Jadi itu yang kita sebut. Hari tu tempoh khatam Quran tu 40, 30. Ini hari lah ni 40, 30, 20, 15, 10, 7, 6 tuan-tuan. 6 alternatif tempoh untuk khatam Quran. Yang mana satu kita ikut? Yang mana satu dalam rumah kita ni, anak kita, ayah, suami, mak, anak-anak dah ikut ni 6 ni. Jadi kalau satu pun kita tak ikut, nak nonton TV macam mana? Tu jawapan dia puan yang menanya. Kalau satu ni pun kita tak boleh nak masuk mana-mana, jadi jangan terlibat dengan perkara yang lara. Takut nanti yang awal-awal saya sebut dulu, bila kita terlibat perkara yang melalaikan, lalu Quran ini kita cuaikan, Allahu Akbaru kabira, itu dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya musibah yang merosak dan meruntuhkan agama dan iman kita. Benda lara tu namanya musibah. Dia bukannya tsunami je musibah, tuan-tuan. Bukannya gunung runtuh je musibah, bukannya banjir besar je musibah. Banjir benda lara, banjir tsunami benda lara inilah musibah yang paling bahaya, sebab jarang orang selamat. Kan Aceh di dalam tsunami, orang Malaysia taubat, orang Malaysia kenal Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Betul kan? Orang Petaling Jaya peluk anjing dulu, kempen sentuhlah anjing dulu. Orang sentuh Quran tak sambut, dia kempen pula sentuh anjing. Lalu kalaulah Allah benamkan bumi Petaling Jaya ni, masuk dalam bumi tu, masuk macam kaum apa dulu yang diangkat dan terbalik, kaum Lut kalau orang US je ramai yang taubat, subuh penuh, majlis ilmu kan penuh. Maksudnya orang kenal Allah Ta'ala kalau musibah fizikal ni. Tapi kalau musibah tsunami melanda ni, tsunami lara, tsunami benda yang lara, benda melalaikan, jaranglah orang selamat. Lalu ada rumah yang ayah dia tak baca Quran, mak tak baca Quran, anak-anak pun tak baca Quran, kecuali ayah tu dah umur 78 baru kena Quran. Tuan-tuan boleh dengar tak tu yang saya cakap tu? Dia peluru torpedo, tapi benda tu real. Jadi siapa nak nonton kat, silakanlah menonton benda-benda lara. Kan saya, tuan-tuan, saya tak halang anak saya tengok kartun, tapi melalui channel yang tak ada iklan. Internet lah. Kan Tom and Jerry dia tengok tak? Sebab reaksi minda dia perlu. Saya sendiri kalau National Geography memang saya tonton lah, tapi ada masanya lah. Hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 11.30 pagi yang macam tu. Malam lepas Isyak takkan saya gunakan untuk benda-benda macam tu, sebab Rasulullah SAW memakruhkan orang yang beraktiviti selepas melakukan solat Isyak, kecuali baca Quran, baca hadis, amal ma'ruf, nahi mungkar, itu boleh lepas solat Isyak tu. Maksudnya Rasulullah SAW benci malam-malam ni dipenuhi dengan benda-benda yang macam, kalau yang haram lagi pula kan. Contohlah jawapannya puan yang bertanya, lepas di rumah kita baca Quran dengan syarat 15 muka surat lah. Kemudian seminggu sekali belajar agama, tak boleh, dia kena hari-hari belajar. Boleh tak menonton TV? Jawapan dia boleh lah, tontonlah National Geography. Dah tengok buku balik. Sunat membaca iftitah, tuan-tuan. Jadi pengawal tadi, pengawal Fatihah ni, 2 sebelum, 2 selepas. 2 sebelum tu apa, tuan-tuan? Iftitah dengan a'udzubillah. Nanti kita jumpa ni. Ini kita dah jumpa iftitah dah. Ini pengawal sebelum. 2 selepas tu apa dia, tuan-tuan? Amin dengan surah. Jadi package Fatihah ada 5 lah. Fatihah duduk tengah-tengah, sebelum dia a'udzubillah, sebelum a'udzubillah iftitah. Ini, tuan-tuan,
mengiringi setiap solat, sama ada solat fardu atau solat sunat. Ya. Kita dulu lama zaman jahiliah solat sunat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim terus bismillah, ya. Tak ada iftitah, tak ada auzubillah, kan. Tapi nonton drama habis, cuma solat je sunat dia tak buat. Ya. Jadi macam itulah dua. Ini kita jumpa iftitah, ya. Sunat baca iftitah selepas takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi setiap berlaku takbiratul ihram, setiap berlaku Fatihah, celah-celahnya apa dia? Iftitah. Sama ada fardu, solat fardu ataupun solat sunat, kecuali solat jenazah. Tu jadi kecuali, kan. Kecuali solat jenazah. Muka surat 45, tuan-tuan. Sebelum tajuk sunat membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah tu, tidak disunatkan juga membaca iftitah dalam solat jenazah. Jadi solat jenazah tu rapat kiri, rapat kanan, rapat belakang, kan. Ya Allahu akbar, terus Al-Fatihah. Baik, iftitah tu apa? Ini yang kebiasaannya lah, ya, yang lafaz yang warid dalam hadis sahihnya, yang diamal oleh Rasulullah SAW, diamal oleh para sahabat. Wajah tu jauhnya dia punya dhammah tu, ya. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nun tu ada baris atas tuan, ya, minal musyrikin. Ini lafaznya. Jadi maksud membaca tadi apa, tuan? Sebut lafaz itu dengan tepat dan ada suara. Jadi ini dia, tuan. Ini yang bila saya tanya, tuan-tuan, cuba baca iftitah. Kita praktikal pagi ni, tuan. Jom. Cuba tuan-tuan jangan tengok, baca iftitah. 1, 2, 3. Wajah tu. Jangan tengok ni, jangan tengok dulu. Ini kita buat praktikal ni, jangan tengok dulu. Okey, sekarang ni saya nak lafaz. Yang pertama lafaznya wajah tu, yang kedua lafaznya tu kita kena kenal pasti. Kita kena tahu lafaz yang kita sebut tu. Jangan tahu bunyi je. Wajhiya lilladzi kan tu bunyi. Lafaznya wajah tu. Mai tengok di situ. Sebab saya dah tanya dah kawan-kawan kita, kekanda ayahanda ni di Masjid Surau ni, rupa-rupanya dia tak tahu lafaz, dia tahu bunyi je. Dia tahu bunyi je, apa bendanya dia tak tahu je. Pagi ni jom kita tengok. Yang pertama wajah tu. Okey, buka buku nipis ni, muka surat 27. Okey, ni cerai lafaz, ya, cerai lafaz. Yang pertama wajah tu. Itu lafaz. Itu kata nama ke kata perbuatan, geng bahasa Arab? Kata perbuatan, ya. Tu jadi fa'il, ya. Aku, kan. Makna dia aku hadamkan. Ini sekali dengan yang kita bulan lepas tu kita baca, untuk khusyuk tu kena faham makna, kena tadabburkan. Baik. Lafaz kedua, tuan-tuan, wajhiya. Wajhiya. Wajhun tu muka, ya tu aku. Dia panggil ya mutakallim. Jadi wajhiya tu lafaz wajhi satu, ya tu aku. Jadi bila kita sebut saja wajhiya tu, ini lafaznya. Kemudian lilladzi, li itu satulah bagi, alladzi itu kepada Tuhan yang. Fatara, tuan-tuan, bukan ta, ya, ta. Kalau fatara dia maksudnya bersih. Kalau fatara maksudnya menjadikan. Tu dah beza dah makna dia tu. Not one, tuan-tuan, but many. Kawan-kawan kita bila saya minta tulis, dia tulis fatara. Ta. Bukan ta. Jadi bila suruh baca ramai-ramai, tadi dia ada wajah tu wajhiya lilladzi fatara, dia ada bunyi. Tapi saya nak kena pasti kawan-kawan ni betul tak apa yang disebut ni. Okey, tulis. Dia tulis fatara, bukan ta.
Okey, ini lafaznya ta, maksudnya menjadikan. Baik. As-samawat, itulah lafaznya. Wal ard, itu lafaznya. Samawat tu langit lah. Al-ard tu bumi. Hanifan, ha pedas tuan-tuan ni, ha pedas, bukan ha gelung. Tulus, ikhlas, bersih hati. Kita sebut integriti tuan-tuan. Di antara kalimah Arab yang pergi ke makna integriti ialah hanif ni. Dia tulus. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita solat ni jangan ada kepentingan diri kita. Dia bulat apa yang Allah syariatkan. Apa makna jangan ada kepentingan diri? Saya rokok tuan, saya rokok ustaz, saya tarik dada saya turun dulu, saya tahan bahagian pangkal pinggang tu untuk saya rokok ni biarlah saya sihat pinggang. Yang tu hanyut tuan-tuan. Solat tu out. Dia tidak berlaku hanif lah. Itu maksud sini. Memang kita tulus melaksana apa yang Allah perintah. Itu yang kita nak belajar sikit-sikit ni. Apa yang Allah perintah kita waktu rokok, apa yang Allah perintah kita waktu sujud. Awal-awal tu kita dah sebut kan, sebab itu emergency. Yang Allah perintah waktu sujud ialah letak bawah jari ke kapet tu. Perut jari kita panggil kan, perut jari kaki tu letak ke kapet, bukan letak ujung. Semalam kuliah subuh saya dipaksa pergi belah keramat. Ni semua bayi-bayi tuan-tuan lah ni, geng-geng surau. Kami ada 100 orang Ustaz ni nak belajar sikit solat ni. Hari Sabtu depan dia buat one day, 9 pagi sampai 5 petang, seminar solat ni. Dia nak jemput macam ni, saya kata tak nak dah, sebab nak pergi ke sana tu jam teruk. Jadi subuh tak apa, sebab subuh tak jam. Pagi semalam pergi lah. Jadi bila sampai lambat, jadi bila tuan-tuan sujud tu, saya baru sampai lah, dapat lah tengok kan. Tak ada seorang pun yang yang meletak bawah jari tu ke, maksudnya hujung ni menghala ke kiblat balik kan. Kalau kita buat yang tu kan, tak ada seorang pun. Saf belakang tu lah, dia ada 4 saf. Jadi hanif tak? Jadi kita buat solat tu ikut yang kita, bukannya ikut hanif tulus yang Allah perintahkan. Itu cerita yang kita sebut dalam iftitah ni tuan-tuan. Jadi kena buat elok-elok insya-Allah. Sabtu 9 pagi sampai 5 petang. Ahad pula ada satu masjid kat Rawang. Ustaz, kami pun nak belajar ke Ustaz? Takkan orang bangi je boleh masuk syurga, kami pun nak juga itu. Dia kata, tak ada ke ustaz sana yang boleh nolong? Kan jauh tu kan. Kita kuliah subuh di Bangi. Nak pecut ke sana. Susah tu. Helikopter tak ada. Baik, tuan-tuan, musliman tuan-tuan ya. Musliman ni menyerah diri, tunduk, patuh. Okey, wama tu maksudnya bukan. Ana tu aku. Saya pecahkan dah tu. Kalau tuan-tuan boleh catat tu catatlah. Wama tu dan bukan. Ana tu aku. Dan bahasa Melayu dan aku bukan. Contoh ma tu bukan, ana tu aku. Aku bukan, min tu tergolong ke dalam al-musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan bayangkan, ada kawan-kawan kita umur 67 yang baca iftitah bunyinya wama ana minal muslimin. Bayangkan. Di Masjid Jami' tuan-tuan saya jumpa. Bukan saya jumpa, dia yang datang menanya, Ustaz, kalau selama ni saya baca wama ana minal muslimin, sah tak solat saya? Saya kata bukan setakat nak tanya sah tu, iftitah sunat, jadi tak batal. Saya takut batal syahadah lah. Solat tak batal, tapi syahadah batal. 2 kalimah syahadah batal. Sebab apa? Tengok tuan-tuan, kalau dia letak situ al-muslimin, apa makna dia? Wama tadi bukan kan? Ana tu aku bukan. Min tu masuk dalam golongan kan? Al-muslimin orang Islam. Jadi maknanya dituturkan aku tak masuk dalam golongan orang Islam. Tuan-tuan. Ini cerita burung kakak tua. Hafal tapi tak tahu apa yang
yang disebut bahaya tuan-tuan. Jom belajar. Inna, sesungguhnya. Yang tu tak boleh panjang tuan-tuan ya. Jangan inna, jangan. Dia nun tu tak ada alif tu. Inna. Tahu? Kalau inna tuan-tuan panjangan ada alif, dia akan bermakna sesungguhnya kami. Inna solati, sesungguhnya kami solatku. Itu. Kalau inna solati, sesungguhnya solatku. Dia beza makna dia. Macam khutbah Jumaat. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kat bawah, sudah. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan sama je panjang pendek tu. Dia sebab tuan-tuan tak tahu makna kan. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna, sesungguhnya kami, Muhammad dan Muhammad. Kami ni Muhammad. Itu makna dia tuan-tuan. Kalau panjang, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau wa ashhadu anna Muhammadan, pendek kan? Sesungguhnya Muhammad. Gitu. Ya, bahasa Arab ni panjang sikit dia dah lain mana kan? Ya, pendek tuan ya. Inna solati. Macam budak tadika pula ngajar kita tu. Tapi terpaksa saya sebut macam tu. Ya, sebab ni lafaz ni lafaz Arab. Wa nusuki. Ini kita dah baca ayat hari tu ya. Nusuki, korbanku, ibadatku. Jadi siapa tak buat ibadat korban, pengakuan dia ni kosong lah. Kan? Sebab nusuk tu maksudnya korban. Jadi sesungguhnya solatku, korbanku kerana Allah. Tapi korban dia tak buat. Jadi kosong. Tidak bermakna sebutan tu. Baik dan wa mahyaya, ya tu pendek dan ya. Hidup, wa mamati, tak payah tengok terjemahan pun tahu mati tu ya. Lillahi, kerana Allah. Tuan-tuan tengok, ini lafaz ejaan lama ni atas Allah tu joint kecil tu kan. Jadi bukannya lillahi rabbi, lillahi rabbi. Itu cara sebutnya. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Sekalian ke sekalian, atau ejaan tu tak apa. La, tidak ada. Syarika tu sekutu, lahu tu baginya. Kalau nak pecah lagi lah ya, syarika tu syarik, syarik ni syirik, syirik ni sekutu, syarik tu yang pihak yang bersekutu dah lah. Ya, lahu tu baginya, bagi Allah Ta'ala. Wa bidzalika, dengan demikian itu, umirtu, aku diperintahkan baginya. Ya, umir tu diperintahkan baginya. Wa ana, dan aku min, tergolong dalam al-muslimin, orang yang tunduk patuh dan menyerah diri. Ini tuan-tuan ya. Ni ramai orang solat muka tak malu ni tuan. Yalah, contohnya orang perempuan kan. Perempuan ialah perempuan belakang ni semua tutup, pakai tudung tutup aurat kan. Dia boleh kepala, tak pakai tudung pun, tak tutup kepala pun. Bila dia kata sembahyang, dia tak kata solat lah kan. Bila pukul 3:30 petang, dia sembahyang zuhur lah. Dia kata sembahyang lah, kita kata solat kan. Sembahyang, lepas tu boleh balik. Allah perintah tak tutup aurat tu? Allah perintah. Disebut ni wa anna minal muslimin, ya Allah, aku ni masuk dalam yang tunduk patuh ni. Dia sebut dia tu tunduk patuh, tapi dia patuh tak? Dia tak patuh pun. Tu namanya muka tak malu. Kan? Tapi sebenarnya bukan muka tak malu, dia tak tahu apa yang disebut. Ingat tuan-tuan ni perintah, segala perintah tu. Umir tu tadi apa makna tuan-tuan? Umir tu diperintah kan? Aku diperintah. Jadi banyak perintah Allah Ta'ala. Perintah ni sama ada suruh ataupun tinggal lah. Suruh tu kena buat, tinggal tu larang tu kena tinggal kan. Ya, jadi kena patuh lah tuan. Sebagai pelaksanaan kepada iftitah. Ya, jadi apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggal. Ya. Jadi fardu ain ni panggillah semua orang belajar surah masjid. Kalau bab perayaan-perayaan yang tak ada kait mengait dengan kita ni, tinggalkanlah gitulah ya. Orang dia nak buat, biarlah dia buat. Sebab itu hak dia. Kan dia nak buat kan. Tapi kalau yang kita nuntut ilmu ni lah. Ya, panggil semua orang pergi ke masjid, tuntut ilmu fardu ain. Tu bagus lah. Ya. Tapi kalau semua orang kena hadir ke stadium untuk tengok pesta Korea, yang tu tak elok lah. Tuan-tuan boleh faham tak tu? Yang tu tak elok
Tapi panggil ke masjid ni jarang diumumkan surat khabar. Yang ke konsert tu yang diumumkan. Sebaik dah jadi stroke orang yang menyanyi itu, tak jadi datang Malaysia. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Baik, itu lafaz iftitah tuan-tuan ya. Nampak dah tu, dan sekali makna. Jadi tuan tengoklah ya, kalau sempat hafal lah tu. Sebab tu saya cadangkan ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke sekolah-sekolah agama ni, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah menengah lah. Kita minta tajaan masjid kita boleh buat kot jadi model untuk USJ ni kan. Kita minta tajaan seorang taja, kos berapa? RM10 kot. Papan macam ni, papan ni 1 kaki kali 2 kaki. Kat atas ni kita tulis wajah tu, kat bawah ni aku hadapkan. Jadi nanti kita pacak lah kat mana-mana tempat orang lalu, ataupun kita letak keliling ni. Yang ni tak papan lah, maksudnya khan cantik lah. Wajah tu, wajhiyah situ, sebelahnya pula wajhiyah, sebelahnya. Maksudnya kita kempen kan, bentuk kempen tuan-tuan, memahami bacaan solat. Sebab saya nak tunggu puan-puan menghafal entah bila-bila. Jadi bila kita bagikan biasa nampak tu, jadi secara tak macam orang pacak subhanallah walhamdulillah kat jalan tu. Jadi kita drive kan, oh subhanallah kan, kita walaupun dengan hati kita sebut. Mengingatkan kita. Jadi kat sekolah-sekolah SRA, Kafa ni saya kempen kan lah, minta tajaan mak ayah PIBG untuk anak-anak kita ni. Kalau 5 tahun tuan sekolah tu, hari-hari dia tengok wajah tu aku hadapkan. Dia faham tak makna bacaan solat? Tu. Dia tuan-tuan, jom kita kempen memahami iftitah. Kan televisyen kita, oh masjid kita tak ada TV, oh ada sana. Kan? Kalau ada tuan, bagus, kita keluarkan wajah tu aku hadapkan, gele-gele kan. Okey. Baik, jom baca fiqh lagi. Buku tebal balik. Iftitah ada beberapa jenis. Bukan beberapa ya. Muka 44, golongan yang tidak disunatkan membaca iftitah. Iftitah tidak disunatkan bagi orang yang takut tak sempat membaca Al-Fatihah di belakang imam, atau takut keluputan waktu solat. Satu-satulah. Takut tak sempat membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi dia mari lambat, imam dah mula solat zuhur lah ni yang senyap jadi dia datang lambat, Allahu Akbar. Dia tahu tak imam tu ada kat mana masa tu? Dia tak tahu kan? Jadi dia pun Allahu Akbaru kabira walhamd, wajah tu wajah lillazi. Habis wa ana minal muslimin, imam pun Allahu Akbar. Imam rukuk. Jadi dia sempat tak baca Fatihah? Tak sempat. Jadi keadaan macam tu dia tidak disunatkan iftitah. Dia terus baca Al-Fatihah. A'udzubillah pun tak disunatkan. Dia tu bismillah. Kalau detail dia tuan-tuan kita jumpa, ada ahli fiqh, maksudnya ulama mujtahid kata, siapa baca iftitah kemudian tak sempat Fatihah, imam dah rokok, dia tak boleh rokok. Dia kena baca Fatihah sekadar panjang dia baca iftitah tadi. Kalau iftitahnya pendek, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ imam Allahu Akbar, maka dia tak boleh rokok ikut imam tu. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Anda sama panjang dengan yang bukratan wa asila tadi, baru dia boleh rokok. Kalau sempat tamak ninah dengan imam, dia dapat rakaat. Kalau tak, dia tak dapat. Sebagai hukuman, dia melakukan benda yang tak penting, lalu tertinggal benda yang penting. Jadi kalau mari lambat, kita tak tahu imam tu ada kat mana dah masa tu, terus baca Al-Fatihah. Baik. Itu satu. Yang kedua apa dia? Atau takut keluputan waktu solat. Ni cerita zaman jahiliah dulu. Sekarang tak ada takut kan. Bangun subuh, tengok subuh, matahari terbit pukul 6.55. Bangun-bangun 6.50.
Dan ambil wuduk basuh-basuh sekali tu, tak 3 kali tu. Kalau 3 kali jadi haram dah tak. Kalau dah lambat macam tu, dia sekali-sekali je. Kan? Kemudian kita pun Allahu Akbar. Kalau iftitah nanti keluar waktu. Kalau tak iftitah dapat Fatihah dalam waktu. Maksud iftitah tak sunat dah. Tu waktu dah sempit lah. Kemudian takut kelupaan waktu tunai, iaitu waktu yang tinggal hanya cukup untuk 1 rakaat bagi menunaikan solat dalam waktu. Kalau baca iftitah dia tak dapat 1 rakaat dalam waktu. Dalam keadaan ini dia perlu terus membaca Al-Fatihah kerana ia adalah fardu. Dia tidak boleh meninggalkan Al-Fatihah kerana melakukan yang sunat. Itu tadi hukum ni. Baik, begitu juga tidak sunat membaca iftitah kalau makmum masuk solat ketika imam dalam keadaan bukan berdiri, kecuali maksudnya kalau imam dah pergi sujud. Yang pertama tuan-tuan, kita baru sampai, sebaik-baiknya dia tak wajib, tapi sebaik-baiknya kita takbiratul ihram terus sujud dengan imam. Tak ada rokok, tak ada i'tidal. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang saya lambat juga. Dia dah sampai, imam sujud, buka telefon macam dia baca WhatsApp ke jawab. Dia tak pergi sujud. Kan nanti berkira pahit untuk masuk solat. Tuan-tuan faham berkira pahit tak? Dia orang Kedah punya istilah ni. Dia nak yang wajibnya. Kan tak wajib tu. Begitu kan? Sebaiknya tuan-tuan takbir Allahu Akbar, pergilah sujud ikut imam. Tapi rakaat kita dapat tak? Tak dapat rakaat kita tak dapat. Tuan-tuan, kalau tutup guru kami dulu dia kata apa? Kalau hampa tunggu imam sampai bangun rakaat kedua tu baru Allahu Akbar, okey dia kata, taklah berdosa. Tapi kalau imam pergi sujud yang kedua, sujud kita sampai sujud pertama tadi, imam pergi sujud kedua, hampa mati. Hampa dah solat ke belum? Dia tanya macam tu. Kita dah terpacak tunggu dia bangun tu. Kan? Terpacak tu, imam tu sujud pertama, kita tengok telefon lagi, contoh dia lah kan. Kemudian duduk untuk sujud, tengok telefon lagi. Imam pergi sujud kedua, kita tu mati. Jadi dah solat ke belum? Belum. Banding dengan tadi, sampai-sampai tu imam sujud pertama, kita Allah Akbar pergi sujud. Kemudian duduk, kita ikut. Rakaat tak kira ni. Rakaat tak burn kan? Tak kira. Kemudian sujud kedua, kita sujud. Lalu mati. Dah solat ke belum? Dah. Kita mati dalam solat. Itu cara Tok Guru lu ugut kita. Bukan pujuk tu tuan-tuan, tu ugut namanya. Bila fikir balik, oh betul. Kan? Imam tahiyat awal, makmum sampai, tunggu imam bangun baru dia join. Dia tak Allah Akbar pergi duduk tu. Jadi berkira pahit. Nak tengok bola je, sebelum whistle tiup dah ada di kerusi stadium. Kan? Yang kerusi stadium, yang tengok rumah depan TV tu, sebelum mula tu dah ready dah yang tu. Mengapa tak join bila whistle tiup? Gitu. Golak. Baik tuan-tuan, makmum masuk solat ketika imam sedang membaca tahiyat akhir dan dia tidak sempat dia kalau kita masuk yang imam bukan keadaan berdiri itu tak sunat iftitah. Tapi ada beberapa keadaan sunat iftitah lagi. Apa dia? Makmum masuk solat ketika imam sedang membaca tahiyat akhir dan dia tidak sempat duduk kerana imam telah memberi salam. Imam dah kram tahiyat akhir kan Jadi dia pun datang bentang sejadah, dia pun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kan dia tak sempat pergi duduk tadi. Masa tu dia sunat lagi Allahu Akbaru kabira, sunat iftitah lagi. Baik, itu satu. Nombor dua, makmum masuk solat ketika imam sedang tahiyat awal, lalu imam bangun sebelum makmum sempat duduk bersamanya. Samalah keadaan dia ni, cuma tadi tahiyat akhir, ni tahiyat awal. Okey, yang ketiga, imam keluar solat disebabkan hadas atau lainnya sebelum sempat makmum yang sedang berdiri mendapatkannya. Ayat ni dia bukan tahiyat akhir je, tengah sujud yang kedua tu tuan-tuan, Allahu Akbar, pus, imam dia kentut, lalu imam kata subhanallah, dia pun pergi. Tadi makmum tadi
dia sempat apa nama Allahu Akbar sebelum imam tu kentut tadi, cuma tak sempat pergi sujud tadi. Masa tu makmum tadi sunat iftitah juga. Siapa nak ganti tuan-tuan? Kalau imam tu batal tengah sujud, semua makmum tengah sujud, termasuk yang belakang tengah sujud. Imam pun batal, imam pun subhanallah. Ingat tuan-tuan, kalau berlaku macam tu menunjukkan imam tu batal. Siapa nak ganti ke kapet, ke tempat imam? Bilal kat belakang tu. Macam mana dia nak ganti? Nak pergi ke tempat imam tengah sujud. Semua orang tengah sujud. Tu power tuan-tuan. Orang jahil dia akan menyeruduk. Sebab orang tengah sujud, imam batal kan? Jadi siapa nak pergi ke tempat imam tu? Macam mana nak pergi ke imam tengah sujud tu? Kalau Allah yarham Datuk Ismail Kamus dulu, dia suka tu, dia tengok orang mengantuk, dia bagi soalan ni. Kan ya? Jawapan dia tuan-tuan, makmum, imam sah solat kalau berada dalam saf yang sama. Makmum hanya batal solatnya kalau ke depan daripada imam. Pegang formula tu ya. Tak sah makmum kalau dia ke depan daripada imam, ya. Sunat makmum ini ke belakang sedikit daripada imam. Sebab tu kalau kita one by one tu, belakang satu tapak kaki ya, jangan pergi jauh sangat. Ya, belakang sikit sunat. Kalau ramai, jadikan imam tu tengah-tengah. Itu yang kita buat ni. Tengah-tengah ni sunat, menjadikan imam di tengah-tengah. Maksudnya tengah saf kan. Jadi sah berjemaah kalau imam dan makmum ada sebaris. Tadi kan tengah sujud semua. Jadi orang yang belakang itulah yang mengganti. Biasanya macam itulah kan. Orang belakang ni Allahu Akbar, bangunkan dulu orang lah. Dia dalam sah, dia tak gerak sikit pun. Dia sama dengan makmum tadi, ya. Allahu Akbar, dah berdiri baru dia menapak ke depan. Ya. Sah makmum dan juga imam, imam tak cerita, sah makmum berada sebaris dengan imam. Ya, sunat makmum ke belakang sikit. Tu ke belakang tu. Batal makmum kalau ke depan daripada imam. Ingat formula tu lah. Ya. Lagi power. Tengah imam kata subhanallah, dia pun pergi. Macam mana nak pergi tu? Jadi yang belakang tu sujudkan dulu, Allahu Akbar. Dia tadi seorang tadi kuatkan suaranya, masa jadi imam lah tu. Dia tak payah gerak apa-apa. Sujudkan dulu Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, dia bangun ya, bangun. Kalau dah tahiyat akhir tak payahlah ke depan. Kalau masih lagi rakaat berikutnya, Allahu Akbar, dah berdiri baru dia menapak ke depan lah. Tak lagi ada melompat macam katak pula. Tapi tuan-tuan, kalau orang jahil berlaku tak berlaku? Dia boleh berlaku lah kalau orang tak ada ilmu kan. Baik. Imam keluar solat disebabkan hadas atau lainnya sebelum sebab makmum sedang berdiri mendapatkannya. Tidak disunatkan juga membaca iftitah dalam solat jenazah. Okey, tu iftitah tuan-tuan. Sunat membaca ta'awudz sebelum membaca al-Fatihah. Ta'awudz ni apa dia tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang baca panjang, a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim. Dua-dua boleh lah. Itu perbahasannya tak banyak. Apa dalil tuan-tuan? Itulah dalil, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca tengah-tengah surah Quran tu, bukannya pangkal ya, bukannya pangkal. Yang sunat ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana. Dia tak sunat bismillah.
Kalau pangkal tu yang ada bismillah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tu. Sebab bila nak baca Quran apa kena buat? Minta lindung daripada syaitan yang direjam, Okey, mana hukum fiqh lagi tuan-tuan? Berikutnya, iftitah dan ta'awuz dibaca secara sir. Ini dalam semua mazhab ni tuan-tuan, adalah pendapat yang kata auzubillah tu boleh kuat, Iftitah dan ta'awuz sunat dibaca secara sir. Sir ni dengan telinga kita lah, dalam solat jahar dan sir. Jahar itu solat zuhur, solat maghrib yang baca kuat, Seperti mana zikir-zikir lain yang disunatkan dalam solat, sekira-kira bacaan ini didengar oleh diri sendiri, sekiranya dia seorang yang mampu mendengar. Ada pendapat mengatakan sunat menjahar. Ini adalah pendapat tuan, Tapi kalau kat Malaysia ni, dia akan jadi syadz, dia akan jadi pelik. Jadi jangan buatlah. Walaupun kita tahu boleh kuatkan auzubillah ni, tapi janganlah kuatkan. Sebab nanti dia jadi pelik. Nanti makmum akan tanya ustaz yang datang minggu depan tu, "Ustaz, boleh ke?" Jadikan orang jadi pening, kan? Jadi walaupun kita tahu boleh, tapi jangan buat. Kan? Tapi sesama alim, dia kumpul sama-sama alim ni, ada mesyuarat kan dengan ulama, dia nak buat boleh. Sebab semua orang tahu. Okey, ta'awuz setiap rakaat. Ini ada khilaf dia tuan-tuan, Sunat membaca ta'awuz setiap rakaat mengikut pendapat al-mazhab, kerana bacaan al-Fatihah pada rakaat pertama telah dipisahkan dengan bacaan al-Fatihah rakaat kedua, dan seterusnya dengan rokok dan perbuatan serta bacaan lain. Dan jadi 4 rakaat berapa kali auzubillah? 4 kali. Tapi adalah pendapat, pendapat tu kata sekali rakaat pertama je. Sebab nanti yang kan dah baca dah Quran tu Quran balik, jadi tak auzubillah. Tapi yang paling kuat sekali ialah 4 rakaat tu a'udzubillah. Sebab apa? Dah baca dah tadi. Sebab apa tuan? Tuan-tuan baca Quran pukul 9 pagi. Okey, dapatlah 2 muka surat. Habis 2 muka surat, dah layak dah aku masuk syurga Firdaus ni. Sadaqallahul azim. Kita berhenti baca Quran. Lepas tu perkena teh, perkena uti canai. Lepas tu nanti pukul 10 suku nanti nak baca pula, ambil wuduk nak baca Quran. Kena auzubillah tak? Kena. Sebab apa? Dah selang tadi. Jadi rakaat pertama auzubillah, baca Fatihah. Kan tadi kita pergi rokok, kita kan dah selang tu. Sujud, duduk, sujud, bangun balik, auzubillah semula, sebab dah selang tadi. Itu maksud ayat tadi lah. Kerana Fatihah dengan Fatihah tu telah diselang dengan perbuatan rokok dan sebagainya. Itu maksud ayat tadi. Jadi insya-Allah kita amalkan. Tu yang masa tarawih tuan-tuan. Amin. Jadi saya baru a'udzubil, imam dah baca surah. Ada cerita tadi. Kita baru a'udzubil, billah tu tak habis lagi ni. Imam dah baca surah tu. Jadi macam mana nak baca Fatihah ke nak dengar imam baca surah? Imam kita kan bagus, kan? Subuh tadi saya ingat tuan-tuan dah waladdall, baru imam baca surah, kan? Itu yang terbaiknya. Sebab untuk khusyuk kita baca itu kan sunat tadabbur, kita kena perhati imam baca. Boleh? Baik. Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat. Ini tak payah kita baca sebab semua hukum tu kita dah tahu. Okey, baik. Sekarang ni yang depan-depan tengok Al-Fatihah tuan-tuan. Saya nak gabung Al-Fatihah ini. Buka buku nipis 49 tu Al-Fatihah secara lengkap. 63 buku nipis tuan-tuan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut mazhab Syafi'i, Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang
pertama, ya. Tuan-tuan, buku tebal ni ada kat depan sekali tu, muka surat 52, basmalah termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau budak-budak Melayu pergi Jordan, pergi Mesir, pergi Saudi, balik jadi imam, jangan buat orang pening kepala. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis orang menanya kita, sah tak salat tarawih Ustaz? Kata. Kenapa? Imam tak baca bismillah. Kata. Sebab orang kat Malaysia ni mazhab Syafi'i, dia belajar bismillah tu ialah ayat 1. Datang kawan ni pergi belajar mana-mana tu, balik sini dia ikut pengai-pengai Arab tu kan, ya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi confuse makmum. Itu pun tak boleh berlaku. Kalau berlaku, jaiz boleh bincang dengan imam tu lah. Sebab boleh memeningkan orang. Kan, walaupun dia pegang aku tak kuatkan bismillah ni, tapi dia jadi imam kat Malaysia ni, dia kena kuatkan. Sebab dia mengimamkan orang yang bismillah tu ayat 1 dan sunat jahar, sunat dikuatkan. Dan kadang-kadang kita jumpa tu anak-anak kita ni jadi imam tu, yang kami kat belakang tak ada benda lah, sebab kita tahu semua. Ni orang kampung ni yang memang dia tahu bismillah ni ayat 1 ni, kalau tak baca batal solat ni. Jadi nanti pening pada orang kan. Baik, tengok dan muka surat 63, buku nipis. Yang jenis tak baca bismillah ni tuan-tuan, ada. Kalau Hanafi, dia bismillah bukan ayat. Al-Fatihah ayat pertama ialah alhamdulillah, berdasarkan hadis ni lah. Hadis muka surat 63 ni, hadisnya panjang tuan-tuan, saya bacakan lah, sebagai meraihkan apa matan hadis, qasamtu sholata baini wa baina abdi, muka surat 62 tu. Qasamtu sholata baini wa baina abdi wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku membahagikan, terjemahan tuan, qasamtu tu aku membahagikan, as-sholatu solat, maksud solat tu ialah al-Fatihah. Tu. Jadi dalam hadis Qudsi ni tuan-tuan, Allah namakan Al-Fatihah tu sebagai solat. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah kata, hadis Qudsi ni hadis yang kuat, jadi tak ada bismillah. Sebab tu dalam solat ayat pertama ialah alhamdulillah, bukan bismillah. Sebab tu dia berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab tu dia berhenti situ. Sebab tu ayat 6 bagi mereka. Bagi kita ayat 1 apa tadi? Bismillah. Jadi disunatkan mewasalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan berhenti situ. Untuk kesempurnaan. Berhenti tak batal. Sunat mewasalkan. Dan itu bezanya. Jadi jangan kita main ikut-ikut. Ikut-ikut Arab. Dia berhenti Ustaz, Imam Masjid Haram, dia berhenti dengan fiqh dia. Kita berhenti dengan fiqh apa? Fiqh bukan Hanafi, bukan Syafi'i, tapi fiqh ikuti, maksudnya ikut. Tak cantik tu. Buka muka surat 64. Disunatkan 64 buku tebal. 64 buku tebal. Disunatkan menyambung ni dalam tajwidnya wasal lah, mewasalkan, an'amta alaihim dengan kalimah yang seterusnya. Tadi rakaat ke berapa tadi yang imam kita repeat balik tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kemudian di repeat balik ghairil maghdubi alaihim, untuk diwasalkan tu, sunat sambung tuan-tuan. So insya-Allah kita cuba cukup nafas tak? Jom sama-sama. Dia apa makna wakaf? Setakat tuan-tuan belajar Quran lah, belajar tajwid kan. Apa makna wakaf tuan-tuan?
Dia ada dua makna, satu berhenti, satu lagi tu. Dia dua. Wakaf tu satunya berhenti, yang keduanya untuk yang berikutnya tu nafas yang baru. Jadi macam ni. Solat zuhur lah ni, solat baca senyap ni. Ihdinas siratal mustaqim. Kan nafas baru. Jangan buat ihdinas siratal mustaqim siratal, kan nafas yang sama. Yang tu sempurna. Jom sama-sama tuan-tuan, kita daripada ihdinas siratal mustaqim ya. Baca solat zuhur, bukan baca imam baca banyak-banyak ni. Yang solat zuhur ni ya. Kemudian nanti kim tu kita ambil nafas baru. Baru sirata. Okey, ready? 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sorry. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, semula. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup tak? Kalau nafas baru cukup. Kalau nafas sambung tak cukup. Jadi wakaf maksudnya berhenti, betul nafas baru. InsyaAllah cukup. Ya, jadi solat zuhur jadi makmum, kan? Solat asar jadi makmum, maghrib isyak jadi makmum, sunat wasal. Sebab kita bermula ayatnya, Fatihah tu ayatnya 7. Kita bermula dengan bismillah 1 kan? Alhamdulillah 2, Ar-Rahmanir Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6. Yang ketujuh ada ni, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Hambali, Hanafi, dia mula dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ini sama tak? Tak sama kan? Ya, baik. Jadi jangan ikut-ikut. Ya, Imam Jadi Haram tu wakaf kan? Dengarlah, dia mana mula dengan bismillah, dia mula dengan alhamdulillah. Baik tuan, kau kena isi balik buku nipis 63. Ni kita nak tahu ni tuan-tuan. Apa nilai Al-Fatihah? Baik, aku bahagikan solat ini iaitu Fatihah pada 2 bahagian. Antara aku dan hambaku kepada 2 bahagian. Bagi hambaku apa sahaja yang dipinta. Jumpa tuan-tuan dalam 63 bawah, bahagian bawah tu. Bila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, satu ayat lah tu ya, Allah akan berkata hambaku telah memujiku. Jadi bila idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala ar-rabb hamadani abdi, dalam hadis panjang tu lah. Bila hamba baca Fatihah dalam solat, ni bukan luar solat ni, dalam solat. Sebab tu namanya tadi solat. Bila hamba kata segala puji bagi Allah Tuhan jadi cipta urus sekalian alam, Allah jawab bacaan hamba. Dan tu nilai Fatihah pagi ni kita nak belajar. Bila hamba kata Ar-Rahmanir Rahim, dia sebenarnya tuan-tuan, kalau geng bahasa Arab, mengapa Ar-Rahmani tu, ni baris bawah, dia bukan Ar-Rahmanu? Sebab diambil daripada Alhamdulillahi tu, hi. Jadi seolah-olah Alhamdulillahirrahmanirrahim, macam tu. Ar-Rahim, Ar-Rahman tu sifat kepada Allah tu. Allah baris bawah sebab ada huruf lam majrur tu, huruf jar tu, lillahi, jadi sifatnya pun rahmani. Jadi maksudnya ini kita masih memuji Allah lagi. Gitu ya. Sebab itu apa jawapan Allah Taala? Bila hamba baca Ar-Rahmanir Rahim, maka qala Rabb, Allah akan berkata hamba-Ku telah bersyukur dan memujiku. Allah respon bacaan. Ini yang berlaku subuh tadi. Baik, kemudian bila hamba baca Maliki, tengok ki, kaf tu baris bawah, dia masih lagi sambut Allah tu, seolah-olah Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Seolah-olah macam tu.
Cuma Arab dia tak sambung alhamdulillah tu 3 kali, dia tak sebut, dia sifat mausuf. Dia panggil sifat mausuf. Belajarlah lagi bahasa Arab tu, kaji-kaji nanti insya-Allah faham. Jadi sebenarnya 3 itu adalah kita puji. Seolah-olah kita baca macam ni. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi maliki yaumiddin. Seolah-olah macam tu. Cuma alhamdulillah tidak di-repeat. 2 tempat buang. Yang pertama je kekal. Jadi semua tu kita puji Allah Ta'ala. Sebab tu jawapan Allah Ta'ala apa? Hamba-Ku telah puji aku, hamba-Ku telah bersyukur pada aku, hamba-Ku telah memuji, mengagungkan aku. Tu. Sebab memang 3 tu pujian pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Allah tadi nak bagi Fatihah ni kepada berapa bahagian? 2 kan? 3 ni Allah punya. 3 ni bahagian Allah. Gitu. Allah dapat. Jom tengok tuan-tuan, bila kita sebut iyyaka, apa makna iyyaka? Hanya pada engkau. Iya tu hanya pada, ka tu engkau. Dia 2 perkataan, bukan satu. Iya satu, kemudian ka engkau. Na'budu, kami hambakan diri, kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya pada engkau. Nasta'in, kami minta tolong. Tuan-tuan tengok apa Allah jawab. Saya sebut sini tak tulis Arabnya sebab nak bimbing orang Melayu kan. Dalam bahasa Arab kata hadzal ahdu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Itu dalam matan hadis lah. Kan? Melayunya, ini adalah janji antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia pinta. Tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, Allah dapat, kita pun dapat. Allah dapat iyyaka na'budu. Kita iktiraf tempat kita memohon. Allah dapat. Yang kita dapat pula nasta'in, kami nak minta tolong. Yang tu kita punya pula. Dan akhir sekali Allah kata apa? Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hamba-Ku apa yang dia pinta. Ini terjemahan Arab lah. Kalau Melayu kampungnya, hamba tu akan dapat apa yang dia pinta. My brothers, my fathers, also my sisters, also my mothers, you have to aware. This is promise come from Allah Subhanahu wa taala, which is we believe strongly He Almighty never break His promise. Ini mesti kita yakin betul-betul. Janji ini bagi hamba-Ku apa yang dipinta, maksudnya kita akan dapat apa kita minta. Janji ini janji Allah Ta'ala. Dia bukan janji wakil rakyat. Nak buat jalan tahun ni, 10 tahun akan datang baru buat. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya tuan-tuan? Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata aku ambil bagian aku, engkau ambil bagian kau, dan engkau akan dapat apa yang kau minta. Ini sebab saya yakin mana anak remaja kita terpeleot, berzina lah, macam-macam, nak masuk Kristian macam-macam tu, pulihkan solatnya, ajar dia Fatihah elok. Allah akan tunjuk dia apa yang kita minta tuan-tuan. Kat sini ni ada orang mengajar, tuan-tuan minta lah apa tuan-tuan nak minta, akan dapat. Minta kaya tak tuan-tuan? Allah syariatkan satu je kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Apa respon Allah Ta'ala? Tengok tuan-tuan, bila kita minta jalan yang lurus itu, apa respon Allah Ta'ala? Allah akan berkata ini adalah bagi hamba-Ku. Ini ayat ni Allah bagi kat kita pula. Yang 3 tadi Allah ambil, yang tengah-tengah tadi dua-dua dapat. Ayat ni Allah ambil pula, Allah bagi kita pula. Dan bagi hamba-Ku apa yang dipinta. Jadi dapat tak kita jalan yang lurus? On condition, my brothers, there are asking, not just recitation through your tongue, through your sound. We have to ask Allah Subhanahu wa ta'ala the truth way. The asking from our deep heart. If you pronounce ihdinas siratal mustaqim without come out from your deep heart, this is no asking. The promise is Allah will give us what we ask Him. So now I worry, our people just recitation, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, otaknya tempat lain lah. Itu yang nak cerita pagi ni.
What I most worry is yang standing depan kita jadi imam. Ihdinas sirat, dengan nak meniru lagu Manshawi, Huzaifi, Abu Ayub, macam-macam ni, rentak-rentak tu, hatinya kosong, tidak memohon. Yang mana lepas dia kata waladdallin, kita sama-sama amin, sedangkan dia tak memohon pun. So apa yang kita dapat? Sebab tu our people masih lagi pergi simpang kanan, pergi simpang kiri, simpang kanan, simpang kiri, tak ikut pun jalan yang lurus. Jadi perempuan tadi Quran tidak ditadabur, tak faham lagi kalimah-kalimah Quran, tersibuk menonton televisyen. Tu yang saya kata tu. Walaupun surah pendek, imam kata wal adiyati dhabha, habuk untuk faham, tapi sibuk dengan benda yang lara-lara. Can understand or not? I just came back from overseas, so when I serious and cannot speak Malay, so excuse me brothers. Tuan-tuan, ini yang kami nak pimpin balik cara orang solat, supaya bila kita tuturkan iyyaka na'budu tu berisi, macam itulah perkataan Melayu nak fahamnya, berisi. Inilah tasawuf yang paling tinggi makam dia, tuan-tuan. Belajar tasawuf sampai peringkat hilang fana, tapi solat tak reti apa, itu bukan tasawuf nama dia. Inilah tasawuf yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Memang kita minta, kan, masa kita tarawih PKP kat solat jemaah pun kat rumah dulu, masa 3 orang je boleh, kan, kat masjid ni, kan kita semua jadi imam kat rumah. Mohon kita jadi imam ni, kita lelaki lah jadi imam. Dalam hati, lafaz dengan lidah, sebab syarat dia tadi al-qiraah, kena ada suara, kan. Tapi meminta dengan hati. Yang kita pinta tu untuk siapa? Untuk isteri, untuk anak-anak kita. Bila kita sebut waladdallin, amin dia, maka keluarga kita jalan yang lurus. Jadi rumah kita akan dipenuhi dengan majlis ilmu, dengan Quran, tidak dipenuhi dengan benda-benda lara melalaikan tadi. Sebab kita dah minta jalan yang lurus. Apa Allah janji tadi? Dapat tak dapat? Tu. Jika kita solat, kepala masih boleh. Jika kita solat, riba, zina berleluasa, bangsa kita solat. Tapi benda-benda ni berleluasa lagi. Bangsa kita solat, rasuah makin dahsyat, menunjukkan dia tidak meminta. Kalau dia meminta, dapat tak? Siapa yang janji akan dapat tadi? Allah. Sebab tu saya seru, yalah tuan-tuan dah bencen, dah tak ada kuasa dah. Ketua-ketua, kepala-kepala polis, kepala-kepala askar, kepala-kepala custom, kepala-kepala macam-macam uniform ni yang berisiko ni, kan, engineer, site engineer, pegawai yang meluluskan projek-projek yang menguruskan perolehan macam-macam ni, kita kena bimbing solat dia balik, supaya negara kita selamat daripada keruntuhan disebabkan rasuah. Sebab tu tuan-tuan, paling kurang orang yang solat ni, kalau dia melakukan benda yang dilarang, dia rasa salah, tu paling kurang dia itu solat. Kalau dibuat benda yang haram, dia tinggal benda yang wajib, dia rasa tenang, tak rasa salah langsung, itu menunjukkan dia tak solat, tuan-tuan. Walaupun dia tutup pam-pam tu dibuat tu, tunggang-tunggik tu, tapi sebenarnya dia tak solat. Sebab tak berlaku ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu cara kita nak pulihkan masyarakat ialah pulihkan solat. Sebab pagi ni dah tunjuk Allah janji, kalau orang yang solat itu meminta, maka Allah akan memberi. Sebab apa tadi? Ini bagi hambaku, dan hambaku dapat apa yang dia pinta. Kan, maknanya perempuan masa muda-muda dululah, kalau isteri tu tengking suaminya, selesai dia menengking tu, apa aku dah buat ni, mana boleh aku tengking suami, dia rasa salah, itu menunjukkan solatnya Allah terima. Kalau dia tengking suami, lalu suami tu jadi macam tikus, pergi ke tepi, maksudnya mengalah, lalu isteri ni, baru kau tahu siapa aku, maka menunjukkan walaupun isteri tu solat, sebenarnya solatnya Allah tak terima. Itu tanda dia. Berlaku tak berlaku orang perempuan? Orang tanya perempuan, laki-laki yang jawab pula.
macam ada pengalaman. Tuan-tuan sebab tu saya kata pada program-program syar'i ni, kalau boleh kamu didiklah perempuan yang kamu nak bela tu, didik solat dia. Jangan kamu hasut api-apikan lagi, kau tuntut ni. Jangan macam tu, nanti makin bergaduh kan. Jadi bukan program syar'i, nanti jadi program syaitani pula. Kan asalnya nak berbaik dah, sebab lawyer tu jadi bergaduh balik. Dan ini Fatihah tuan-tuan ya. Kemudian kita sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Apa jawapan Allah Taala tuan-tuan? Jalan siapa kita nak ikut ni? Jalan sirat tu jalan, alladzina tu orang-orang yang, an'amta yang pasti kau beri nikmat, alaihim ke atas mereka. Ghairi itu bukan, al-maghdubi itu jalan orang yang kau murkai, alaihim ke atas mereka. Wala tu dan bukan juga ad-dhalin tu jalan orang yang sesat. Jadi apa jawapan Allah Ta'ala? Ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi hidup kita akan ikut jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul benci lepas isyak malam-malam tu menonton benda yang harus, benci benda yang harus. Kalau yang haram memang haram lah ya. Maka kita hidup betul lah. Lepas isyak ayah panggil isteri, suami panggil isteri, panggil anak-anak yang ada, baca Quran sama-sama lepas isyak. Betulkan tajwid, tengok terjemahan makna dalam sejam setengah. Kat mana berlaku ni? Dalam rumah, bukan dalam masjid. Sejuk tak rumah kita? Walaupun aircon tak ada, rumah kita akan jadi sejuk. Tapi kalau lepas isyak itu atuk dia balik nengok bola, anak dia balik nengok apa pula? Yang tu anak dara, budak-budak remaja tu Korea tu. Penuh macam tu je aktiviti dalam rumah. Walaupun rumah tu aircon, sebenarnya rumah tu panas. Sebab itu bukan jalan yang lurus. Kan? Kalau anak-anak bujang kita, anak-anak muda kita, stadium jauh macam mana pun, traffic light sampai 12 traffic light, bayar tol lagi, dia boleh sampai untuk menonton sukan, menonton konsert macam-macam. Masjid 2 simpang ataupun tak ada simpang pun, parking tepi tu je, menapak 5 tapak masuk masjid dah. Stadium menapak sampai kadang-kadang setengah kilometer untuk masuk, dia boleh sampai. Jadi lurus tak hidup muda-mudi kita? Masjid tak sampai pun. Malah kadang-kadang masjid lepas majlis ilmu tu ada jamuan lagi kadang-kadang. Dalam stadium tak ada aircon, penuh berpeluh. Ni masjid aircon tapi tak sampai. Jadi jalan ni lurus ke tak? Jom pimpin balik muda-mudi kita ni untuk solat elok. Sebab bila hatinya memohon, ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus, Allah kata engkau dapat jalan yang lurus. Allah akan pimpin dia. Tapi macam mana yang hadir kuliah subuh, kuliah maghrib, tuan-tuan? Anak-anak yang tak ada, cucu yang tak ada. Sampai ke tak ni kat rumah ni? Tuan-tuan buat kuliah tak kat rumah ni? Atau nanti tuan-tuan kan nak mohon pengurusi nazir kita lah, satu hari nanti saya nak minta ustaz-ustaz yang glamour-glamour ni hari Jumaat lah, bagi tazkirah 30 minit, nak mohon balik pada atuk dan ayah pimpin keluarga dengan solat. Tazkirah sebelum Jumaat ni, nak mohon laluan nanti. Sebab bahannya ustaz dah siap kata, tak tunjuk lagi sini kan, wahai anakku dirikanlah solat. Belum, dah siap. Bahannya dah ada. Nanti kita nak semua ibu ayah lah Jumaat kan, untuk balik rumah mengempinkan untuk mendirikan solat, bukan menunaikan solat, mendirikan solat. Ini nilai Al-Fatihah tuan-tuan. Jadi sebab tu kita sebut hari itu, dan ramai yang respon juga. Yang kita takut ialah amin. Kita pun kat belakang imam ni bismillah, alhamdulillah, waladdallin. Jadi kita tak perasan apa yang kita baca. Itu yang kita risau. Bila tak perasan apa yang kita baca, tapi kita baca, ada suara. Jadi berlaku tak permintaan tadi?
Bila kita tak perasan apa yang kita baca tu. Ingat? Ya, jadi tak berlaku permintaan. Bila tak berlaku permintaan, tak ada jalan yang lurus. Ya. Lepas tu kadang-kadang saya sebut dalam masjid imam satu, waladhdallinnya pun satu, ihdinas siratal mustaqim satu, imam bacalah. Kemudian kita amin sama-sama, tapi dalam masjid pun boleh bergaduh. Boleh tak bertukar siapa. Sebab apa? Sebab perbezaan kumpulan, perbezaan macam-macam. Dalam masjid pun boleh melayang penumbuk sebab berebut jawatan kuasa masjid. Sampai melayang penumbuk. Berlaku kat daerah mana? Petaling ke mana tu? Sepang ke Petaling? Di antara dua ni je. Sedangkan imamnya ihdinas siratal mustaqim, imamnya seorang. Belakang ni amin sama-sama. Jadi dapat tak apa yang dipinta? Tak dapat. Sebab kenapa? Fatihah tu dibaca tanpa sedar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah penutupnya pagi ni, sila beri perhatian kepada Al-Fatihah terutamanya lah, sebab dia jantung tadi. Jantung solat tu Al-Fatihah. Jadi jom kita baca Fatihah dalam solat ni dengan sedar. Setiap lafaz tu dengan sedar. A'udzu, sedar, aku minta lindung, gitu. Dan seterusnya lah. Boleh? Allah alam. Itulah begini. Ada beberapa soalan berbangkit, silakan. Dua-dua boleh. Sebab istilahnya nak kami. Bukan ni kan, bukan aku kan. Tu kata tu masa PKP dulu kita jadi imam kat rumah tu. Kan, dengan gelabah jadi imam tak reti apa, khusyuk out lah. Jadi imam tarawih pun lagi dahsyat. Lagi entah. Dulu kita memahami maknanya tu. Sebab siratal mustaqim dalam Fatihah ni sama ada maksudnya Quran ataupun Islam. Itu tafsir dia. Tafsir kepada jalan yang lurus tu Islam atau Al-Quran. Kemudian yang dimurkai itu adalah Nasrani, yang sesat tu ialah Yahudi. Sebab pendeta Yahudi dia tahu semua Muhammad itu Rasul, dia tahu semua dah, tapi dia melencong kan. Boleh? Yang tak bolehnya ialah siratal ladzina an'am, bawang putih dah habis pula kat dapur, dia dah mula timbul macam tu. Yang tu tak boleh. Kan cerita orang perempuan lah tu. Ustaz ni asyik ngutuk perempuan je, Ustaz. Nak saya lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala